Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan membincangkan satu kecederaan melalui tajuk ataupun subjek pencegahan kecederaan dan bantu mula QKU 3053 objek asing. Nama saya Fatih Nurul Izzati binti Ruahan, empat daripada kumpulan A, dan pensyarat ialah Profesor Madya Dr. Azali bin Rahmat. Okey, jenis kecederaan dan namakan kecederaan-kecederaan lain pada anggota tersebut. Okey, untuk benda asing di dalam saluran pernafasan yang boleh menyebabkan berbagai perubahan daripada gejala yang ringan, biasanya tidak dapat dikesan hingga gangguan pernafasan lah. Okey, kegagalan paru-paru dan mungkin akan menyebabkan kematian kepada individu tersebut. Boleh menyebabkan bisul, berlubang dan jangkitan pada tisu. Benda asing di dalam saluran makanan seperti esofagus akan membuat torehan, tembusan dan lubang yang menyebabkan kecederaan dan jangkitan di dalam dada atau kecederaan pembuluh darah seperti aorta dan saluran darah pulmonari. Secara boleh terjadi kepada dua keadaan ataupun dua saluran di mana saluran pernafasan dan juga saluran esofagus iaitu saluran pemakanan kita. Jika terjadi pada saluran pernafasan, ia menyebabkan kita untuk sukar untuk bernafas dan melakukan kita akan susah melakukan hembusan ataupun secara normal lah untuk bernafas. Manakala jika berlaku di saluran pemakanan, ia boleh menyebabkan terus secara langsung berada di dalam perut abdomen kita ataupun usus lah. Okey. Sebab ia berlaku dan biasa tempat berlakunya adalah selalunya tertelan benda asing ni akan terjadi kepada kanak-kanak ataupun bayi lah yang berumur pada lingkungan 3 tahun ke bawah, sebab mereka ni mempunyai sikap yang ingin tahu dan keinginan untuk menelan sesuatu yang berada di hadapan mereka. So mereka tidak mengetahui apa benda itu, so mereka hanya cuma tahu untuk mencuba sesuatu sebenarnya. So kanak-kanak ini juga tidak berkepoyaan untuk mengunyah sebenarnya lah, seperti benda-benda kacang dan sosis juga mereka tidak boleh telan, apakan lagi benda-benda asing yang keras lah. Okey, kanak-kanak dan individu dewasa mungkin menelan sesuatu yang tidak boleh dimakan, seperti yang saya sebutkan tadi, seperti yang selalunya berlaku ataupun kes-kes yang ada selalunya akan terjadi adalah menelan shilling ataupun bateri. Okay. Selain itu, sebenarnya tempat yang sering berlaku di keadaan rumah ataupun persekitaran kanak-kanak itulah di mana ibu bapa selalunya tidak menyediakan suasana ataupun persekitaran yang kondusif untuk kanak-kanak itu bermain, di mana sahaja pelbagai tempat ataupun pelbagai barangan diletak secara sembarangan, so kanak-kanak itu sebenarnya hanya tahu untuk mencapai dan memasukkan ke dalam mulut. Okey, tanda-tanda untuk menghidap kecederaan ataupun mengalami kecederaan ini adalah simptom-simptom yang kita boleh tahu terdapatnya adalah kanak-kanak itu ataupun dewasa akan mengalami tercekik dahulu sebelum tertelan benda asing itu. Seterusnya kesukaran untuk bernafas, batuk, seterusnya berdehik, muntah secara berulang kali dan tubuh badan menjadi biru lah untuk bayi dan kanak-kanak. Muntah ini boleh terjadi sekiranya objek itu berada di antara saluran pernafasan dan juga saluran pemakanan. Jika ia berada di antara tu, so kanak-kanak itu bila kita suapkan makanan, dia akan keluarkan semula kerana
objek itu tersekat pada saluran di antara dua saluran itu dan kanak-kanak itu tidak boleh menelan. So mereka akan keluarkan semula dan muntah secara berulang kali. Okey, antara simptom yang juga akan berkemungkinan akan muncul apabila objek itu berada pada saluran esofagus, iaitu saluran pemakanan. Mereka, macam saya cakap tadi, mereka akan mengalami muntah dan mengalami air liur berdeleh, kesakitan pada bahagian dada dan ataupun tekak. Mereka enggan untuk makan serta mengalami sakit perut jika benda itu berada di perut lah. Dan demam akan mengalami juga. So, sebarang objek yang tersekat dan tersangkut dalam badan untuk tempoh yang lama tanpa sebarang rawatan sebenarnya boleh menyebabkan jangkitan pada usus ataupun organ-organ yang lain lah. Okey. Apa yang akan terjadi sekiranya kecederaan tersebut tidak dirawat ataupun tidak diendahkan oleh ibu bapa dan mereka tidak mengetahui. Soalnya kanak-kanak ni, kanak-kanak yang di bawah umur 2 tahun, mereka tidak boleh bercakap lagi dan berkomunikasi dengan ibu bapa mereka. So mereka tidak boleh memberitahu ibu bapa yang mereka telah menelan sesuatu di dalam, menyukarkan untuk ibu bapa merawat dan memerlukan oksigen yang mencukupi yang melalui laluan pernafasan lah. Jika laluan pernafasan kita dihalang oleh objek ini, so dari situlah sebenarnya kita tidak boleh mendapatkan oksigen yang mencukupi dan keadaan ini menyebabkan sebenarnya oksigen ini sukar sampai ke otak. Sedangkan tubuh manusia akan tidak boleh melebihi 4 minit. Jika lebih daripada 4 minit, maka kita akan mengalami kecacatan otak yang kekal jika oksigen tidak sampai. Sebenarnya dalam setengah kes, objek tersebut berkemungkinan tersangkut atau boleh menyebabkan kecederaan apabila saluran dalam badan. Pesakit juga boleh mengalami jangkitan di dalam usus jika dibiarkan lama dan tidak dirawat lah. Okey, cepat ataupun langkah ini adalah langkah daripada pihak doktor ataupun pihak yang telah bawa lah. Pertama, doktor akan membuat satu rawatan iaitu pemeriksaan sinar X lah, di mana doktor akan membuat pemeriksaan di bahagian leher, dada dan perut. Mungkin dilakukan untuk membantu mencari sebarang objek yang tersekat ataupun tertelan menerusi pemeriksaan ini. Sepertinya kanak-kanak ini selalunya, jika kanak-kanak, dia akan selalu menelan benda yang agak keras seperti chilling, bateri dan sinar X ni lebih terperinci dengan barium, mungkin digunakan untuk membantu mencari yang tersekat di dalam selalunya rawatan awal tertelan benda asing, doktor akan menyimpulkan bahawa tertelan itu hanya menyebabkan trauma kecil lah kepada tekak ataupun esophagus dan akan meminta pesakit untuk minum sesuatu. Jika ia boleh dilakukan tanpa sebarang kesukaran atau kesakitan, pesakit akan bernafas dibenarkan pula dengan arahan termasuk sebarang simptom komplikasi lah. Okey. Di mana jika objek dilihat sekitar kawasan kotak suara, ia penyingkiran segera akan dilakukan kerana ia membawa kepada bahayalah kepada kita untuk sukar untuk bernafas. Okey, seterusnya doktor juga akan boleh membuat pembedahan tertelan objek. Maksudnya objek yang tersangkut di dalam tempoh yang lama boleh menyebabkan hakisan sebenarnya pada esophagus. So ini akan menyebabkan pesakit menjadi sangat sakit. Jika hakisan berlaku, pembedahan diperlukan untuk mengeluarkan objek dan memperbaiki sebarang kerosakan dan mencegah hakisan dan jangkitan sebenarnya. Sebab sebenarnya contohnya, jika kanak-kanak itu tertelan benda seperti bateri, misalnya bateri lah,
bateri ini sebenarnya jika berada di dalam perut dalam kadar masa yang lama, ia menyebabkan jangkitan sebenarnya pada usus kerana bateri mempunyai satu chemical lah yang boleh membuatkan ataupun barang-barang yang elektronik seperti bateri seangkatan dengannya lah, dia akan membuatkan sebenarnya kalau tertelan dia akan membuatkan hakisan kepada kita punya usus ataupun organ-organ yang lain. So ini perlu dielakkan. Sebab itulah doktor akan membuat langkah awal lah sebelum pemeriksaan ini. Okey, kita teruskan dengan bantuan awal semasa anak tertelan benda asing. So, jika anak tertelan benda asing, ini adalah gambar raja di mana ada dua saluran yang mungkin anak boleh mengalami tertelan dua saluran. Dan kedua adalah saluran esofagus lah. Okey, saluran esofagus. Okey, ini adalah tempat di mana ada satu X-ray, telah buat pemeriksaan X-ray yang sinar X di mana ini adalah tempat saluran ataupun benda yang contohnya dia akan terletak lah. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah langkah pertama jika bayi ataupun kanak-kanak di umur bawah 3 tahun, kita boleh lakukan ini seperti kita akan tampung bahagian hadapan kanak-kanak itu, kita akan pusingkan dan tampung di bahagian lehernya, hadapannya, and then seterusnya tangan sebelah kita akan pegang ke belakang dan anak itu kita akan tundukkan ke bawah sedikit dan tampung, kita akan tampung bayi kanak-kanak tersebut menggunakan lutut kita lah. Okey, kemudian di mana tangan sebelah kita perlu memberi tekanan di bahagian antara dua belikat pok belakang anak sebanyak 5 kali berturut-turut untuk meningkatkan tekanan di bahagian dada supaya benda asing itu boleh menolak keluar dengan sendirinya. Okey, seterusnya pusing semula kanak-kanak tersebut di bahagian hadapan sambil tetap menampung dan lakukan chest thrust di bahagian dada di antara dua puting sebanyak 5 kali berturut-turut. Dan masa yang sama minta bantuan kecemasan. Proses bantuan tersebut perlu diulang sehinggalah benda asing itu keluar ataupun pertolongan telah sampai. Okey, sekian daripada saya. Itu sahaja explanation ataupun ilmu berkaitan dengan tertelan benda asing. Sekian, terima kasih.